السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين، وإلى جميع الأولياء والعلماء والمفسرين والمحدثين، وخصوصا إلى صاحب الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي، وإلى مشايخنا على طريقة أهل السنة والجماعة وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, ayahanda bonda adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah kerana kita diberikan peluang dan ruang untuk dipertemukan pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di atas segala pemberian dan juga nikmat-nikmat yang tidak ada dan tidak boleh dihitung yang Allah Ta'ala berikan ke atas diri kita. Kita sambung pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati, Syifaul Qulub, Dawaul Qulub, yang telah dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Khawaidim Talabatul Ilm Syarif fil Haram Al-Makki. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandini, dan setengah daripada sebab bagi redha dengan qada itu, bahawa engkau i'tiqadkan, yakni simpulkan di hati, bahawasanya ada bagi Allah hikmah pada segala pekerjaan yang mengkehendaki ia Allah akan dia pekerjaan, sekalipun terkadang tiada mengetahui kita akan demikian itu hikmah. Baik. Jadi kita sambung perbahasan dalam kitab kita ni, masih lagi pada membicarakan tentang redha dengan qada Allah Ta'ala. Nah, jadi setelah mana selesai musannif atau pengarang kitab kita ni mendatangkan dua persoalan berkenaan dengan redha dengan qada Allah. Apa makna redha dengan qada Allah ni? Senang hati, hati tidak ada i'tiraf, hati tidak menyangkal, hati tidak membangkang di atas tiap ketetapan, di atas tiap keputusan, di atas tiap ketentuan yang Allah Ta'ala telah tetapkan, telah letak atas diri kita. Nah, jadi persoalan yang lepas dan yang lalu iaitu musannif mendatangkan kepada kita, pertama, bagaimana kita nak membezakan di antara kita redha dengan
takdir Allah, redha dengan qada Allah. Pada masa yang sama kita nak benci kepada perkara maksiat, kita nak benci kepada perkara kekufuran. Sedangkan kemaksiatan dan kekufuran itu juga adalah sebahagian daripada ketentuan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Maka selesai. Kesimpulannya, kita benci kepada sesuatu maksiat bukan bermakna kita benci kepada pelaku maksiat. Kalau kita benci kepada pelaku maksiat pun kita benci kerana usaha dan ikhtiar dia pilih untuk melakukan maksiat. Bahkan kita diajar bila kita benci setiap maksiat, setiap kekufuran yang berlaku, kerana kita benci diri maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Kerana kita tidak boleh merasa lebih mulia daripada setiap orang, sama ada kepada ahli maksiat ataupun orang yang menderhaka kepada Allah. Kerana kita pun tidak tahu sejauh mana nasib yang akan berlaku pada diri kita. Jadi kita benci pada kekufuran, benci kepada kemaksiatan, bukan benci kepada batin tubuh, bukan benci pada diri orang tu. Baik, gitulah keadaan dia. Bila kita kata kita benci dengan maksiat, dengan makna kita benci dari sudut pelaku tu memilih untuk melakukan maksiat. Adapun perkara tersebut merupakan takdir ataupun qada Allah, yang tu wajib kita kena redha. Jadi dua neraca, dua sudut pandang yang berbeza. Kemudian begitu juga bagaimana kita nak redha dengan sesuatu qada Allah, sedangkan sakit ataupun kita kata kesusahan, kepayahan, bala yang menimpa kita. Bagaimana kita nak redha dengan bala, dan pada yang sama bala itu pekerjaan yang tidak disukai oleh diri kita. Maka benci kepada bala, benci kepada musibah, benci kepada kesakitan itu adalah tabiat. Dan redha dengan bala itu dengan makna dengan akal kita. Dan sebab kita tahu besarnya pahala, besarnya ganjaran bagi mereka yang bersabar di atas kesakitan, besarnya pahala mereka yang bersabar di atas musibah yang Allah Ta'ala berikan ke atas diri mereka. Umpamanya seperti orang yang meminum ubat, walaupun pahit rasa ubat itu, dia tetap juga mengambilnya, meminumnya, kerana dia tahu besarnya pahala, besarnya khasiat, besarnya faedah daripada ubat itu yang dapat menyembuhkan kesakitan dia. Baik. Kemudian kata pengarang kitab kita, dan setengah daripada sebab bagi redha dengan qada. Lagu mana cara kita ni nak redha dengan qada Allah, dengan ketetapan yang Allah Ta'ala telah tentukan ke atas diri kita. Tidak ada sesuatu yang Allah Ta'ala tentukan, melainkan semuanya sudah ditetapkan. Dan setengah daripada sebab bagi redha dengan qada itu, bahawa engkau i'tiqadkan, yakni kita sipu di hati kita, kita faham di hati kita, bahawasanya sesungguhnya kita yakin sesungguh-sungguh di hati kita ada bagi Allah hikmah pada segala pekerjaan yang dikehendaki di sini. Perbuatan yang Allah Ta'ala buat, tiap-tiap perkara tu ada hikmahnya. Yang mengkehendaki ia Allah akan dia pekerjaan, sekalipun walau bagaimana sehingga sekalipun kita kata walaupun terkadang tiada mengetahui kita tidak mengerti di luar daripada pengetahuan kita, akan demikian itu hikmah. Kepada dia sebenarnya hikmah hak Tuhan nak letak atas diri kita.
Tiap-tiap perkara yang berlaku itulah perbuatan Allah. Kan? Sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Jadi perkara yang mungkin kita rasa kita tak setuju, kita tak suka, ayat yang selalu kita baca, wa asa an taqrahu syai'an wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya ataupun boleh jadi sesuatu yang kamu benci, benda kita tak suka, benda kita tak mahu berlaku, benda kita tak suka, benda kita benci, benda kita tak mahu berlaku tu khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Perkara tersebut, benda tersebut tu sebenarnya baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan terkadang benda yang kita suka, benda yang kita beri, benda yang kita hajati, benda yang kita harapkan berlaku tu sebenarnya perkara tersebut, benda tersebut tu buruk untuk kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dan sesungguhnya Allah jugalah yang mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi banyaklah, memang banyaklah dah benda yang berlaku atas diri kita ni, kita tak tahu apa dia hikmah hak Tuhan nak tunjuk sebenarnya. Sehinggalah apabila lama masa dan sebagainya, baru nampak gini hikmah daripada apa yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Banyaklah contoh dah. Di antaranya misalnya kita nak pergi ke satu tempat dah, tiba-tiba kereta kita ni start tak hidup. Ni contoh kadang-kadang mungkin berlaku dan mungkin tak berlaku pada diri kita, ataupun ada benda yang menghalang kita daripada untuk kita bergerak. Sakit perut lah, begitulah, macam-macam lah, kereta berona lah. Rupa-rupanya selesai kita buat urusan untuk kita bergerak tu, hidup dah kereta, selesai dah sakit perut tu, pergi buang air besar dan sebagainya, rupa-rupanya ada tanah runtuh, rupa-rupanya ada kemalangan, rupa-rupanya ada begitu, ada begini, macam-macam lah. Hikmah. Hak jadi ke lambat, hak jadi ke terhalang kita nak bergerak dan sebagainya tu, rupa-rupanya Allah nak selamatkan kita. Itulah sudut pandang ataupun kita kata hak sepatutnya kita faham apa yang berlaku kepada diri kita. Terkadang tiada mengetahui kita akan demikian itu hikmah, dan bahawasanya dan sesungguhnya kebajikan adalah ia kebajikan pada barang siapa, pada barang yang Allah Ta'ala qada itu. Dan bermula i'tiqad yang tersebut mengeluarkan ia i'tiqad daripada hati engkau akan menyangkal, yakni mengiktiraf dengan kerana apa dan betapa, seperti menyangkal oleh Nabi Musa alaihi salam akan pekerjaan Nabi Khidir alaihi salam, tak kala mengetahui ia Nabi Musa alaihi salam akan hikmah menebuk Nabi Khidir alaihi salam akan perahu orang-orang miskin dan membunuh ia Khidir akan kanak-kanak, dan mendirikan ia Khidir akan jidar, yakni dinding yang hendak runtuh. Jadi kalau kita faham keyakinan di hati kita ni, bahawasanya tiap-tiap yang berlaku ni pasti ada kebaikan dia, pasti akan ada hikmah yang tersembunyi yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita. Jadi setelah mana kuat keyakinan kita tu begitu di hati, maka tidak akan timbul persoalan di dalam diri kita ni, kenapa benda ni berlaku, sebab apa benda ni berlaku, sebab apa Allah buat gini kepada aku. Makna kita menyangkal, kita mempersoalkan setiap yang Allah Ta'ala tetapkan, yang Allah Ta'ala telah
takdirkan ke atas diri kita, sehingga kita menyalahkan takdir, sehingga kita menyalahkan Allah Ta'ala. Ini yang seperti mana kita sebut pada pertemuan yang lalu. Kita mempersoalkan Allah tak adil, kita mempersoalkan Allah tak patut buat kepada kita ni begitu begini dan sebagainya. Jadi nak buat persoalan-persoalan begitu, hendaklah kita faham, hendaklah kita simpul sebaik mungkin di hati kita ni, bahawasanya tiap-tiap sesuatu perkara yang berlaku tu mesti ada hikmah dia, mesti ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita. Seperti mana kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Perkara ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam suratul Kahfi, daripada ayat 60 sehingga ayat 82. Bagaimana Allah Ta'ala menceritakan secara ringkas, kita boleh sebut. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Kenapa Nabi Musa AS ni nak sangat bertemu dengan Nabi Khidir AS? Iaitu kerana Nabi Musa AS telah ditegur oleh Allah Ta'ala ketika mana Nabi Musa berbicara dengan kaum dia. Maka kaum dia tanya, siapakah orang yang paling banyak ilmunya, paling tinggi ilmunya? Maka Nabi Musa AS kata, tidak ada orang lain yang paling tinggi ilmunya, tidak ada orang yang paling banyak ilmunya, melainkan akulah yang paling tinggi ilmu. Setelah mana Nabi Musa berkata dengan perkataan demikian, Allah Ta'ala pun menegur Nabi Musa AS. Bahkan Allah Ta'ala kata, ada lagi orang yang lebih hebat, orang yang lebih tinggi ilmu berbanding dengan engkau wahai Musa, iaitulah satu orang yang soleh, yang mana engkau akan bertemu dengan dia di antara dua pertemuan air laut. Jadi itulah yang berlaku. Nabi Musa pun berjalan dengan ditemani oleh sahabat dia, dengan seorang teman dia. Jadi bila Nabi Musa berada di pertemuan dua laut, ketika itu mereka terlupa tentang ikan yang mereka bawa untuk santapan. Dan pada ketika itu ikan terjatuh dan pergi bergerak dengan cara yang aneh ke dalam air. Keadaan ini disaksikan oleh teman Nabi Musa AS. Setelah sampai di tempat itu, Nabi Musa meminta rakannya untuk mengeluarkan makanan mereka, iaitu ikan tadi, bagi dijadikan santapan mereka. Lalu berkatalah temannya itu bahawasanya ketika di satu tempat, iaitu di batu besar, ikan tersebut telah jatuh dan pergi ke laut semula dengan cara yang menakjubkan. Rakannya itu juga mengatakan bahawa tiadalah yang menyebabkan dia lupa kecuali hanyalah syaitan. Lalu apa kata Allah? Qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa ash-shaytan an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Temannya berkata, tahukah apa yang telah terjadi ketika kita berehat di batu besar itu? Sebenarnya aku lupakan hal ikan itu, dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebutkan halnya kepada kamu, melainkan syaitan. Dan ikan itu telah menggelusur menempuh jalannya di laut dengan cara yang menakjubkan. Maka disitulah Nabi Musa AS telah bertemu dengan Nabi Allah Khidir AS. Maka apa yang berlaku kepada Nabi Musa? Kisah Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir AS, iaitulah apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang seterusnya. Apabila Nabi Musa dah bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa meminta izin kepada Nabi Khidir ni untuk belajar ilmu dengan dia, dengan Nabi Khidir AS. Tetapi apa kata Nabi Khidir AS? Kalau mau nak belajar dengan aku boleh, dengan syarat kamu jangan tanya, sehinggalah aku menjelaskan kepada kamu setiap satu persatu yang berlaku, apakah sebenar hikmahnya. Bila begitu, berjalanlah
Nabi Musa ni dengan Nabi Khidir alaihissalam. Apa kata Allah? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau Musa tidak akan sekali-kali dapat bersabar bersamaku. Nabi Khidir ayat kepada Nabi Musa. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan bersabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara meliputi. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Maka Nabi Musa ni jawab kepada Nabi Khidir alaihissalam, engkau akan dapati aku insya-Allah orang yang sabar. Jadi Nabi Musa kata, insya-Allah aku akan bersabar di atas setiap kepada akan datang ini berlaku. Aku tak akan tanya dan aku tidak akan bantah. Wala a'silaka amra. Apa sahaja yang engkau perintah, apa sahaja sebagai perintah. Sehinggalah berlaku peristiwa yang pertama, iaitu Nabi Khidir alaihissalam ini telah melubangi sebuah perahu. Jadi ketika sedang bersama, Nabi Khidir ini telah membocorkan sebuah perahu yang telah mereka tumpangi, dan hal itu telah mencetuskan persoalan Nabi Musa. Seperti mana kata Allah, فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. Lalu berjalanlah keduanya, Nabi Musa dan Nabi Khidir ni, sehingga mereka menaiki sebuah perahu. Ia yakni Khidir membocorkannya perahu. Maka Nabi Musa berkata, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Bapa yang melubangi perahu tersebut dan akibatnya akan tenggelam penumpangnya. Setelah mana tupai perahu orang ni sebagai laut ataupun sebagai sungai, tiba-tiba Nabi Khidir ni nyogi bocor perahu tersebut. Jadi bila Nabi Musa lihat perkara tersebut, ini satu kemungkaran, ini suatu kesalahan, suatu kejahatan, suatu kezaliman. Kita tupai orang, tiba-tiba kita pergi nanya kenderaan dia, kita pergi nanya perahu dia. Lalu laqad ji'ta syai'an imra, sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Sungguh Nabi Khidir telah menyatakan bahawa Nabi Musa tidak akan sabar di dalam perjalanan mereka. Lalu Nabi Musa pun meminta maaf. Ni aku kata dah, mu tak akan mampu bersabar dengan aku. Mu akan tanya apa aku buat gini. Sehinggalah berjalan lagi kedua orang Nabi ini di suatu tempat, iaitu ketika di dalam perjalanan bertemulah mereka dengan satu orang kanak-kanak, anak muda kita kata. Anak muda. Lalu Nabi Khidir menghampirinya dan membunuh anak muda tersebut. Terkejut dengan apa yang dilihat, Nabi Musa berkata seperti dalam Al-Quran, فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. Maka berjalanlah keduanya lagi sehingga mereka bertemu dengan satu orang pemuda, yakni kanak-kanak lelaki. Lalu ia Khidir ini membunuhnya. Faqatalah. Maka apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala aqatalta nafsan zaqiyatan bighairi nafs. Patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih yang tidak berdosa? Membunuh orang. Laqad ji'ta syai'an nukra, sesungguhnya engkau telah melakukan perkara yang mungkar. Tadi satu kezaliman yang besar, kesalahan yang besar. Yang ni pula Nabi Musa kata ke Nabi Khidir, mu ni dah buat suatu perbuatan yang mungkar ni. Lantas Nabi Khidir kata, Nabi Khidir ulang balik, aku dah raya dah. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Mu tak akan mampu sabar dengan aku. Mu akan mempertikaikan, mu akan mengiktiraf, mu akan mempersoalkan apa yang aku lakukan. Sehinggalah Nabi Musa alaihissalam berjanji. Nabi Khidir kata, mu tak akan berhenti bertanya, mu tidak akan berhenti untuk mempertikaikan setiap yang berlaku. Maka perjalanan mereka itu akan terhenti.
Lalu kata Nabi Musa alaihi salam, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Jadi Nabi Musa kata, kalau lepas ni aku tanya lagi sebagai perkara hak berlaku, maka boleh menjadikan aku ni sebagai sahabatmu. Setakat ni lah kita bersaing, setakat ni lah kita bersama. Mana Nabi Musa pun surrender. Tak mampu dia nak meneruskan perjalanan dia dengan Nabi Khidir alaihissalam. Lalu kepada dia hak berlaku, hak ni lagi lah Nabi Musa tak mampu nak sabar. Mereka pun meneruskan perjalanan ke suatu bandar, suatu tempat, dan cuba nak minta tolong dari segi makanan. Bila nak berjalan, dia pergilah di satu kota, suatu bandar. Di situ tidak ada satu orang penduduk pun yang nak menolong mereka, nak menjamu mereka dengan makanan. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. Maka keduanya berjalan lagi sehinggalah mereka sampai ke sebuah bandar, sampai kepada penduduk di sebuah bandar. Lalu mereka meminta makan kepada orang-orang di situ. Lalu orang-orang di situ enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok, sebuah dinding yang hendak runtuh. Lalu ia Khidir alaihissalam ini membina. Jadi Nabi Khidir ini tolong bina balik tembok dinding hak nak roboh, hak apa kita kata, hak berat tu, hak nak roboh lala tu dikibaki Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa buktikan, kalau mu mahu, mu boleh minta upah, sebab mu tolong baki semula dinding hak nak roboh ni. Maka apa kata Nabi Khidir alaihi salam, qala hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Maka inilah tempat, setakat inilah kita, firaqu baini wa bainik, tempat berpisah, tempat sempadan antara aku dengan engkau. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam, lagi aku akan terangkan satu persatu kepadamu, yakni hikmah-hikmah di sebalik setiap perbuatan yang telah aku lakukan, yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Pertama apa tadi? Nabi Khidir memusnahkan, membuat lubang di perahu. Yang kedua, Nabi Khidir membunuh satu orang kanak-kanak lelaki yang tidak bersalah. Yang ketiga, Nabi Khidir tolong membaiki semula, membina balik tembok yang telah uzur ataupun tembok yang nak runtuh, sedangkan penduduk di kampung tersebut tidak menghiraukan mereka, tidak memberi kepada Khidir dan juga Nabi Musa ini akan makanan, dipertikaikan satu persatu oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa kata Allah? أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Nabi Khidir kata, tujuan terhadap persoalan yang ditimbulkan oleh Nabi Musa tadi, Nabi Khidir kata dia sengaja melubangi perahu yang telah menumpang mereka, kerana di sana terdapat seorang raja yang zalim, yang memerintah agar setiap perahu yang elok dan cantik akan dirampas, yang mana akan menyebabkan penduduk kampung akan kehilangan perahu yang merupakan sumber utama pengangkutan untuk mencari rezeki. Jadi kisah pertama tu di suatu kawasan, kita kata perairan, kawasan nelayan. Di sana ada satu raja hak zalim. Raja ni akan rapah semua jenis perahu hak molek-molek. Bila perahu ni dirapah, maka penduduk tu tak dapat nak cari rezeki, tak dapat nak tangkap ikan, tak dapat nak pergi ikan ikan lah. Nelayan-nelayan tu hilangnya
perahu mereka, sedangkan perahu itu adalah pengangkutan yang menjadi sumber rezeki kepada mereka. Jadi Nabi Khidir melubangi perahu tersebut supaya perahu ini tidak kelihatan sempurna, supaya dilihat perahu yang cacat, supaya dilihat perahu yang rosak. Tidaklah kata sehingga menyebabkan pemilik pada perahu tadi itu jadi lemah, tenggelam perahu itu dah, tapi sekadar untuk mengaburi mata raja yang zalim tadi agar tidak merampas perahu. Itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Adapun budak lelaki yang aku bunuh tadi itu merupakan seorang anak yang nakal apabila dia dewasa kelak. Dan budak ni bila dia besar, dia akan menyakiti kedua ibu bapanya. Sedangkan ibu bapa dia tu adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang takut kepada Allah. Lalu aku bunuh budak tersebut dengan perintah Allah, yang mana Allah Ta'ala akan mengganti zuriatnya kelak yang lebih baik kepada pasangan pasangan lelaki dan perempuan ini. Jadi aku bunuh ni sebab budak ni saya besar-besar jadi anak deraka, anak yang mengkhianati, anak yang menyakiti kedua ibu bapa dia. Jadi mudah-mudahan Allah ganti hak lain, hak lebih baik, hak soleh kepada ibu bapa dia. Dan yang ketiga kata Nabi Khidir alaihissalam, Allah Ta'ala kata, wa ammal jidaru fa kana li ghulamain yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik wa mā fa'altuhu 'an amri dzalika ta'wīlu mā lam tasti' 'alaihi ṣabra. Jadi Nabi Khidir kata beliau membangunkan tembok ataupun dinding yang hampir roboh itu kerana terdapat di bawahnya harta anak yatim yang harus dijaga dengan baik. Sedangkan anak yatim ini telah pun kehilangan kedua ibu bapanya. Maka demikianlah apa yang diterangkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam di atas segala perbuatan-perbuatan. Jadi nak jaga anak yatim ni, nak jaga harta dia supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil oleh orang yang tidak berhak memilikinya, maka didirikan semula tembok jidar yang bakal ataupun yang hendak roboh, yang hendak musnah tersebut. Jadi cuba kita tengok, untuk yang terakhirnya kita perhati apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Pertama, Allah Ta'ala sebut fa'aradtu an a'ibaha. Yang kedua, fa'arada rabbuka an yablugha. Sewaktu Nabi Khidir alaihissalam memusnahkan perahu yang dimiliki oleh pemilik nelayan tadi, Allah menyebutkan dengan fa'aradtu an a'ibaha. Aku telah mengkehendaki untuk melubanginya. Sedangkan ketika mana Allah Ta'ala nak menceritakan tentang perkara yang baik, fa'arada rabbuka an yablugha, maka Allah Ta'ala kehendaki, sesungguhnya telah mengkehendaki Tuhanmu akan menyampaikan budak tadi tu sehingga dia besar, mendirikan jidar, mendirikan balik jidar itu sesuatu perkara yang baik. Sedangkan menembuskan perahu tadi itu sesuatu perkara yang buruk, perbuatan yang buruk, perbuatan yang kita kata tidak baik. Mendirikan dinding itu suatu perbuatan yang baik di sisi akal kita yang melihat dan memandang. Maka hikmah yang paling besar di sini, inilah bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita tentang adab kita nak bercakap. Tiap-tiap perkara yang baik kita sandarkan kepada Allah, sedangkan tiap-tiap perkara yang jahat, perkara yang kurang, perkara yang silap dan salah itu kita sandarkan kepada diri kita. Ini adab Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita. Fa'aradtu
an a'ibaha dengan fa'arada rabbuka. Sedangkan kedua-duanya itu adalah perintah Allah. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala menyebut ketika Nabi Khidir membocorkan perahu, Allah Ta'ala sebutkan di dalam lafaz fa'aradtu, dan kehendak aku untuk membocorkan perahu. Sedangkan ketika Nabi Khidir mendirikan dinding, Allah Ta'ala menyebutkan fa'arada rabbuka, dan sesungguhnya Tuhanku mengkehendaki. Ini beza dan hikmah ayat yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada kita. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik kul kullum min indillah. Kalaulah kamu ditimpa dengan suatu kebaikan, katakanlah ini daripada Allah. Dan sekiranya kamu ditimpa dengan suatu kejahatan ataupun perbuatan yang kamu lakukan, hadhihi min indik, inilah yang kamu lakukan. Hakikat sebenarnya kullum min indillah, setiap suatu perkara itu adalah datang daripada Allah. Itu yang perlu kita pegang. Cuma bahasa adab kita bercakapnya, kita tidak sandarkan kejahatan, kesalahan, kekurangan itu di Allah, tetapi kita sandarkan kejahatan, kesalahan itu kepada diri kita. Min adab ma'allah, adab dengan Allah Ta'ala. Hakikatnya kullum min indillah, setiap sesuatu itu sama ada baik ataupun buruk datang daripada Allah. Perbuatan Allah berlaku yang membuat baik, perbuatan Allah Ta'ala jugalah yang mendatangkan kemudaratan dan juga keburukan. Kemudian kata pengarang kitab kita, diceritakan bahawa seorang Nabi adalah mengerjakan ibadat di atas bukit. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmu atam. Jadi setakatnya untuk malam ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita, dan hikmah daripada kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.